Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih menonton, yang masih hadir. Okey, tahniah. Jadi kita terus sambung untuk kelas kita kali ini sejarah tingkatan 3 dan untuk bulan Julai ni kita dah beralih masuk kepada tajuk bab 6 iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Okey. Jadi untuk kelas minggu lepas kita dah tengok untuk tajuk 6.1 iaitu pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Kita dah tengok macam mana British ni dia memperkenalkan teknologi moden ataupun ekonomi moden dekat negara kita ni. Okey. Jadi pada kelas minggu lepas cikgu ada bagi tahu mengenai ciri-ciri ekonomi moden ni. Okey, yang 5 ni. Yang kita dah yang pertama sekali ialah modal yang besar. Untuk kelas minggu lepas kita dah masuk untuk modal yang besar. Kita dah tengok untuk nombor 1 iaitu modal. Jadi untuk kelas minggu ini cikgu akan masuk kepada teknologi moden, buruh, pengeluaran dalam skala yang besar dan juga tanah. Cikgu akan habiskan semua untuk yang lagi 4 tu lah. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada yang pertama iaitu teknologi moden. Okey, ini ialah teknologi. Jadi, kita tengok dulu untuk teknologi yang digunakan dalam perlombongan pada masa dahulu. Okey, kita tengok dulu dekat negeri-negeri Melayu, teknologi yang digunakan dekat negeri-negeri Melayu ni. Okey, pada tahun 1929 terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu. Okey, dekat negeri-negeri Melayu sahaja ada 107 buah kapal korek. Dia tak termasuk dengan Sabah dengan Sarawak lah. Okey, dekat negeri-negeri Melayu sahaja. Kesemuanya milik syarikat Eropah seperti Pahang Consolidated Company Limited, syarikat Malayan Tin Dredging dan juga syarikat Gopeng Consolidated. Okey, kapal korek ni dia dimiliki oleh 3 buah syarikat ni lah. Seterusnya, syarikat tersebut memperkenalkan teknologi kapal korek dan perlombongan hidrolik. Di samping itu, Eastern Smelting Company dan Straits Trading Company ditubuhkan untuk melebur biji timah. Okey, dua syarikat ini ditubuhkan dan diorang punya kepakaran ialah dalam bidang melebur biji timah. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Gambar ini menunjukkan kaedah perlombongan biji timah bawah tanah. Okey, yang diperkenalkan oleh orang barat lah dengan membina terowong diperkenalkan oleh Pahang Consolidated Company Limited di Lombong Biji Timah Sungai Lembing, Pahang. Okey, diorang memperkenalkan teknik melombong biji timah dekat bawah tanah. Okey. Slide yang berikutnya kita tengok ada gambar kapal korek ni. Okey, ini ialah kapal korek dan kapal korek ni buat pertama kalinya digunakan oleh syarikat Malayan Tin Dredging di Batu Gajah, Perak pada tahun 1912. Okey, pertama kalinya digunakan dekat Perak pada tahun 1912. Seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Gambar ini menunjukkan pekerja lombong sedang menggunakan mesin gerudi jumbo drilling untuk memecahkan batuan yang mengandungi biji timah di lombong biji timah di bawah tanah Sungai Lembing, Pahang. Okey, jadi yang kita dah tengok dekat gambar slide sebelum ni, diorang menjalankan aktiviti perlombongan biji timah bawah tanah ni dan apabila diorang ada batu yang besar, jumpa batu yang besar dan dekat dalam batu tu ada biji timah. Jadi salah satu cara untuk diorang pecahkan batu tu ialah dengan menggunakan mesin jumbo drilling ni lah. Seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Slide ini kita tengok kepada pertanian pula. Tadi kita dah tengok kepada pelombongan. Ini ialah teknologi pula yang digunakan untuk pertanian diorang. Tadi teknologi untuk pelombongan, sekarang kita tengok teknologi untuk pertanian diorang. Okey, yang pertama sekali kita tengok dekat negeri-negeri Melayu dulu macam biasa. Jadi gambar itu ialah gambar H.N. Ridley. Okey, ingat nama dia H.N. Ridley. Siapa dia? Okey, kita tengok dulu poin yang pertama. H.N. Ridley dilantik sebagai pengarah Taman Botanikal Singapura. Okey, dia dilantik sebagai pengarah Taman Botanikal dekat Singapura. Pada tahun 1897, beliau memperkenalkan teknik torehan sistem ibidem ataupun sistem torehan tulang ikan herring. Teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Okey, teknik sistem ibidem ataupun sistem torehan tulang ikan herring ni, ikan herring ni dia punya tulang, kalau pelajar tak tahu, ikan herring ni dia punya tulang macam menyerong tau, macam menyerong ke tepi. Jadi H.N. Ridley ni dia memperkenalkan teknik torehan mengikut tulang ikan tu. Maksudnya dia potong getah tu secara menyereng, membengkok. Dia bukan potong straight ke bawah, dia potong ke menyengit. Okey? Dan teknik ini dia mampu untuk memanjangkan hayat pokok getah tu. Okey, jadi diorang boleh toreh banyak kali lah sebab pokok getah tu boleh hidup dalam tempoh yang lama. Poin yang ketiga, beliau juga memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap supaya anak-anak pokok getah ni diangkut ke tempat yang jauh bagi membolehkan pembukaan ladang getah. Okey, supaya anak-anak pokok getah tu boleh hidup lah. Dia bungkus dalam arang yang lembap tu. Okey.
Seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Ini ialah teknologi yang digunakan untuk pertanian di Sarawak. Tadi kita dah tengok dekat negeri-negeri Melayu, sekarang kita tengok pula dekat Sarawak. Dekat Sarawak pun diorang ada juga teknologi yang digunakan, iaitu kilang. Okey, kilang ialah teknologi yang diorang gunakan dekat Sarawak, dan kilang ini digunakan untuk memproses lada hitam. Okey, di Betung, Sarawak, yang masih mengekalkan pertanian tradisional diorang. Okey. Lepas tu dekat Sarawak ni juga diorang ada kilang untuk memproses sagu. Okey, bukan sahaja lada hitam, malahan diorang ada kilang untuk memproses sagu. Jadi itu ialah teknologi yang digunakan di Sarawak. Seterusnya kita tengok pula teknologi yang digunakan untuk pertanian di Sabah. Okey, dekat Sabah ni diorang juga ada kilang untuk memproses getah. Okey, dan kilang ini beroperasi pada tahun 1918. Lepas tu pelajar tengok dekat gambar sebelah dia tu, pekerja sedang mengasingkan daun tembakau mengikut mutunya di sebuah kilang pada awal abad ke-20. Okey, jadi pada awal abad ke-20 ni diorang masih menggunakan tenaga manusia untuk mengasingkan kualiti daun tembakau yang elok dengan daun tembakau yang dah tak elok ke. Okey, diorang bahagikan secara manual menggunakan tenaga kerja manusia itu sendiri. Seterusnya kita beralih kepada slide yang berikutnya. Ini ialah yang tenaga buruh. Jadi kita dah tengok dua. Yang pertama ialah modal yang besar, yang kedua ialah penggunaan teknologi, dan sekarang ni kita tengok pula tenaga buruh yang digunakan untuk perlombongan dan pertanian dekat Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Okey, jadi kita tengok dulu untuk perlombongan. Kita tengok dulu penerangan dia. British membawa masuk buruh dari luar untuk menampung kepesatan kegiatan perlombongan dan juga pertanian di negara kita. Disebabkan ekonomi dekat negara kita ni makin lama makin membangun, jadi British ni ataupun kuasa barat ni diorang terpaksa membawa masuk tenaga buruh dari luar untuk menampung keperluan untuk menjalankan aktiviti perlombongan dengan pertanian dekat negara kita ni. Jadi kita tengok dulu untuk perlombongan dekat negeri-negeri Melayu. Pembangunan dan kepesatan ekonomi menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan perlombongan biji timah. Okey, macam yang cikgu kata tadilah, disebabkan ekonomi kita ni makin lama makin membangun, makin pesat. Jadi British ni nak tak nak dia terpaksa membawa masuk tenaga buruh untuk melombong biji timah daripada luar negara. Sebab tenaga buruh dekat negara kita sendiri pun tidak mencukupi juga. Lepas tu kita tengok dekat Sarawak. Dekat Sarawak ni orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan lumbung emas dan juga antimoni di bau. Seterusnya kita tengok dekat Sabah. Dekat Sabah pula SPUB dia membawa masuk orang Cina untuk bekerja di sektor perlombongan juga. Diorang melombong apa? Diorang melombong emas. Okey, kita tengok poin nombor 2 dia tu. Mereka melombong emas di Sungai Segama. Jadi ini dekat Sabah dan juga Sarawak. Okey, diorang melombong emas. Seterusnya kita tengok juga kepada aktiviti pertanian. Okey, tenaga buruh yang diperlukan untuk aktiviti pertanian diorang. Jadi kita tengok dulu dekat negeri-negeri Melayu. British ni dia membawa masuk orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. Jadi dekat negeri-negeri Melayu ni dia lebih fokus kepada kemasukan orang India, dan orang India ni dia lebih fokus kepada perusahaan ladang getah. Okey. Diorang dibawa masuk untuk menjadi tenaga buruh dekat ladang getah, sebab tenaga buruh dekat ladang getah pada masa itu tidak mencukupi. Jadi British ni dia membawa masuk orang India. Seterusnya kita tengok dekat Sarawak, poin yang pertama, kemasukan orang Cina didorong oleh pelbagai galakan yang diberi oleh Charles Brooke, iaitu anak buah kepada James Brooke ni. Okey, pada tahun 1901, orang Cina Fu Chao dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh ladang. Okey, diorang membawa masuk orang Cina. Orang Jawa pula dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja di ladang getah. Okey, seterusnya kita tengok dekat Sabah pula, orang Cina dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di ladang tembakau. Kalau dekat negeri-negeri Melayu dibawa masuk orang India untuk ladang getah. Kalau Sarawak pun diorang usahakan ladang getah. Dekat Sabah ni orang Cina dia dibawa masuk untuk mengusahakan ladang tembakau diorang. Okey, SBUB membentuk lembaga penasihat orang Cina di Sandakan pada tahun 1890 untuk menjaga kebajikan orang Cina yang dia dah bawa masuk ni. Okey, diwujudkan lembaga penasihat orang Cina. Seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Ini ialah skala besar dan bercirikan ekspor yang keempat. Jadi so far kita dah tengok 3. Yang pertama ialah modal yang besar. Yang kedua ialah teknologi yang moden. Yang ketiga ialah tenaga buruh yang diperlukan untuk perlombongan dan juga pertanian. Dan sekarang ni kita dah masuk kepada yang keempat, iaitu skala besar dan bercirikan ekspor. Maksudnya aktiviti yang dijalankan dekat Tanah Melayu pada masa itu, okey, yang dijalankan oleh kuasa barat, dia menjalankan aktiviti perlombongan dengan pertanian, betul tak? Dan dia jalankan aktiviti perlombongan dengan pertanian ni untuk dalam skala yang besar, dan hasil dia tu akan dia ekspor. Okey, dia lebih fokus kepada ekspor sebab dia nak mendapatkan keuntungan daripada hasil yang ada dekat Tanah Melayu ni. Jadi dia lebih fokus kepada ekspor lah. Jadi kita tengok dulu penerangan dia.
Kegiatan pelombongan dan pertanian di negara kita ini dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor bagi memenuhi keperluan pasaran di barat. Okey. Jadi kita tengok dulu slide yang berikutnya. Kita tengok dulu kepada perlombongan yang dijalankan. Okey, kita tengok dekat negeri-negeri Melayu. Graf menunjukkan pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua sekarang ni kita tengok peratus pengeluaran biji timah untuk pelombong Eropah yang warna pink tu. Okey, kita boleh nampak dia punya hasil pelombongan tu, pengeluaran biji timah dia tu makin lama makin meningkat. Okey, tahun demi tahun kita boleh nampak dia punya pengeluaran biji timah tu makin lama makin meningkat, daripada 22 naik kepada 36, naik kepada 50, naik kepada 63 dan akhir sekali kepada 68 pada tahun 1937. Kita boleh nampak dia punya hasil pengeluaran tu makin lama makin meningkat. Lain pula untuk pelombong Cina ni. Okey, dekat pelombong Cina kita boleh nampak dia punya pengeluaran biji timah tu makin lama makin menurun, daripada 78, 64, 50, 37 dan akhirnya pada 32. Okey, dia punya pengeluaran biji timah tu makin lama makin menurun. Lepas tu pelajar tengok dekat jadual sebelah tu, pengeluaran arang batu di Sarawak. Kita tengok yang atas dulu Kita tengok jadual yang atas tu dulu. Pada tahun 1874, arang batu dekat Sarawak ni berjaya dikeluarkan sebanyak 500 tan. Okey, pada tahun 1874. Pada tahun 1898 pula, dia berjaya mengeluarkan sebanyak 31,390 tan. Okey, beza yang sangat jauh. Okey, pengeluaran arang batu ni. Seterusnya kita tengok jadual yang dekat bawah tu, pengeluaran petroleum pula. Tadi kita dah tengok pengeluaran arang batu, sekarang ni kita tengok pengeluaran petroleum pula dekat Miri, Sarawak. Pada tahun 1912 dia berjaya mengeluarkan 5,534 tan petroleum, tetapi pada tahun 1920 dia berjaya mengeluarkan sebanyak 146,729 tan. Okey, juga merupakan satu beza yang sangat besarlah antara dua tahun tu. Kita tengok slide yang berikutnya. Okey, dekat sini cikgu ada letak peratus pengeluaran biji timah dekat tanah Melayu dan dibandingkan pula dengan pengeluaran biji timah di negara-negara lain. Okey, kita tengok yang warna oranye tu ialah pengeluaran biji timah di tanah Melayu. Warna biru tu ialah negara-negara lain. Okey, kita boleh nampak yang pengeluaran biji timah di tanah Melayu ni dia lebih daripada pengeluaran biji timah di negara-negara lain. Pengeluaran biji timah di negara-negara lain ni bermaksud ada banyak negara dan setiap negara ni kalau dia bergabung sekalipun dia dia tak dapat challenge dengan hasil pengeluaran biji timah dekat negara kita. Okey, sebab itu pada akhir abad ke-19 negara kita ni dia merupakan penyumbang utama pengeluaran biji timah dunia. Okey, sebab kita dekat tanah Melayu kita boleh mengeluarkan biji timah yang lagi banyak even dibandingkan dengan negara-negara lain sekalipun. Okey, seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Ini ialah pertanian. Tadi kita dah tengok perlombongan, sekarang kita tengok pula kepada pertanian. Dekat negeri-negeri Melayu, okey, tengok dekat jadual sebelah tu. Jadual itu menunjukkan pertambahan keluasan ladang getah antara tahun 1901 hingga 1912. Jadi kita boleh tengoklah dia punya skala tu makin lama makin besar. Okey, keluasan ladang getah tu makin lama makin bertambah. Kita tengok pada 1901 dia seluas 5,965 ekar. Pada 1904, 3 tahun kemudian dia menjadi 19,239 ekar. Pada 1908 dia bertambah meluas menjadi seluas 240,000 ekar dan pada tahun 1912 keluasan ladang getah itu mencecah 642,000 ekar. Okay, jadi kita boleh nampak dia punya skala tu makin lama makin besar. Okay, dia punya perusahaan ladang getah tu makin lama makin bertambah membesar. Seterusnya kita tengok dekat Sarawak pula. Tadi kita dah tengok dekat negeri-negeri Melayu, sekarang kita tengok dekat Sarawak. Tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam dan tembakau ditanam secara meluas untuk dieksport. Kenapa? Sebab kelapa, lada hitam dengan tembakau ni mendapat permintaan yang tinggi dekat pasaran barat. Jadi diusahakan 3 jenis tumbuhan ni lah, tanaman ni. Pada abad ke-20, getah merupakan ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. Okey. Lepas tu pelajar tengok jadual yang dekat bawah tu, tanaman kelapa. Kelapa ni dia ditanam di bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Macam yang pelajar semua dah belajar sebelum ni, macam yang kita dah tengok sama-sama sebelum ni, Sarawak ni dia dibahagikan kepada beberapa bahagian. Macam yang James Brooke dengan Charles Brooke dah buat. Dia pecahkan Sarawak ni kepada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4 dan bahagian 5 untuk memudahkan diorang punya kerja pentadbiran dan juga pemerintahan diorang. Jadi, kelapa ni dia ditanam di bahagian pertama dan bahagian kedua. Lada hitam pula dia ditanam di bahagian pertama dan bahagian ketiga dan tembakau pula dia diusahakan di daerah Lundu. Okey.
Sekarang kita dah settle dekat Sarawak, sekarang kita tengok pula dekat Sabah. Okey, peta yang dia tunjuk dekat bawah tu, peta itu menunjukkan taburan kawasan penanaman getah di Sabah pada tahun 1909. Yang berwarna coklat tu, itu ialah kawasan penanaman getah. Jadi kita boleh tengok dekat situ, Kudat ada penanaman getah, dekat Sandakan ada, dekat pantai barat ada, dekat kawasan pedalaman ada, dekat pantai timur pun ada. Okey, itu kawasan yang dia tanda-tanda warna coklat itu semua merupakan kawasan di mana penanaman getah diusahakan. Seterusnya kita beralih kepada tanah pula. Ini ialah yang kelima. Untuk tanah ni kita tengok penerangan dia. Tanah merupakan aset yang amat berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah ni. Sebab tanah dekat negara kita ni dia boleh mendatangkan banyak keuntungan kepada pelabur Eropah dan juga kuasa-kuasa barat. Kita sambung, tanah bagi kawasan pelombongan dan perladangan biasanya ialah kawasan hutan yang belum diterokai serta terpisah daripada tempatan penduduk tempatan. Antara syarikat Eropah yang membuat pelaburan di negara kita boleh dilihat dalam jadual di bawah. Okey, jadi jadual kat bawah tu dia menunjukkan antara kuasa-kuasa barat ataupun pelabur daripada luar negara yang melabur untuk mendapatkan tanah dekat negara kita ni. Okey. Syarikat yang pertama ialah Bosted and Company Ltd. Okey, perdagangan yang diusahakan oleh syarikat ini ialah biji timah, gula dan juga getah. Dia ditubuhkan pada 1821 dekat Singapura. Lepas tu yang kedua ialah Guthrie and Co Ltd. Dia melabur dalam bidang kopi dan juga getah dan dia juga ditubuhkan pada tahun 1821 pun dekat Singapura juga. Lepas tu yang ketiga, syarikat yang ketiga ialah Harrison and Crossfield Ltd. Dia banyak melabur dalam bidang getah dan dia ditubuhkan pada tahun 1844 dekat Liverpool. Okey, lepas tu yang keempat ialah Borneo Co Ltd. Dia banyak melabur dalam bidang biji timah dan juga getah. Sime Darby yang bawah tu pun sama, dia banyak melabur dalam bidang biji timah dan juga getah. Tapi Borneo Co Ltd ni dia ditubuhkan pada 1856 dekat London, manakala Sime Darby ni pula ditubuhkan pada 1902 di Melaka. Okey, jadi ini ialah antara syarikat-syarikat yang banyak melabur dekat negara kita ni. Okey. Seterusnya pelajar tengok ayat dekat bawah tu, pelabur Eropah berminat dengan tanaman komersial kerana lebih menguntungkan dan tidak melibatkan sistem pengairan yang mahal seperti padi. Okay, sebab itu diorang lebih berminat kepada tanaman komersial berbanding daripada sawah padi. Okay. Dan untuk slide kita yang terakhir untuk kelas kita minggu ini, okey, pelajar tengok ayat tu, British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden di negara kita untuk mengeksploitasi sumber yang ada seperti pelombongan dan juga pertanian ni. Okey, hal ini memberikan iktibar kepada kita bahawa sikap gigih dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan amatlah penting bagi memastikan pulangan lumayan yang akan diperoleh. Okey, memang kita nampak kuasa barat ni sebagai satu kuasa yang mementingkan keuntungan semata-mata, tapi kita boleh juga belajar daripada kesungguhan diorang untuk mengusahakan ladang dengan pelombongan kita ni supaya diorang boleh mendapatkan hasil. Okey, so kita boleh belajar nilai itu daripada diorang lah. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Dan untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang telah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 12 ini sahaja. Okey, cikgu nak pelajar buat latihan yang terdapat pada muka surat 12 ini sahaja. Okey, tengok dekat gambar tu. Yang gambar ni tadi cikgu dah tunjuk dekat one of my slide. Cikgu ada letak gambar dia. Cikgu tak nak bagi tahu nama dia. Pelajar kena ingat sendirilah atau nanti kena tengok video balik untuk tahu siapa nama dia. Lepas tu bagi tahu jawatan dia apa. Okey, apakah dia punya sumbangan, apa inovasi yang diperkenalkan oleh tokoh ni. Okey, apakah kesan daripada apa yang dia dah kenalkan tu. Lepas tu untuk soalan 5 dengan 6 yang dekat bawah tu, itu ialah soalan kebat. Okey, kebat ni bermaksudnya pelajar kena fikir sendiri, okey, untuk dapatkan jawapan dia macam mana. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu. Kalau ada apa-apa persoalan mengenai modul ni ataupun penerangan cikgu mengenai slide tadi yang kurang jelas, pelajar boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab mana yang boleh dan insyaAllah kita akan jumpa lagi macam biasa untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.